Hai semua, Shalom. Bertemu lagi kita di segmen Rhapsody Reality bersama TNI Malaysia. Pada hari ini, 27 September, Pastor Chris ingin berkongsikan satu firman Tuhan yang sungguh indah, iaitu Dia menjadikan kita para penyembuh. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita di Alkitab Markus 16 ayat 17 hingga 18 yang berkata, "Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Amen. Saudara-saudari semua, Kisah Para Rasul 28 menunjukkan kepada kita salah satu pengalaman Paulus di Pulau Malta, di mana dia dan sekumpulan orang lain tinggal di situ setelah kapal mereka karam. Selama mereka tinggal di situ, Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana Paulus menyembuhkan ayah Publius. Publius adalah ketua di pulau itu. Alkitab mengatakan dari Kisah Para Rasul 28 ayat 8, "Dan terjadilah ayah Publius terbaring kerana demam dan disenteri. Paulus masuk ke kamarnya dan berdoa sambil meletakkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia." Puji Tuhan. Saudara-saudari semua, perhatikan bahasa roh. Ia mengatakan Paulus berdoa, meletakkan tangannya di atas ayah Publius dan menyembuhkannya. Amen. Sebilangan orang mengatakan kepada kita bahawa kita mesti merendahkan diri kita dan jangan sesekali mengatakan kita menyembuhkan sesiapa. Hanya Tuhan yang menyembuhkan. Amen. Tetapi Yesus menyuruh kita menyembuhkan orang yang sakit. Dia menyatakan hal ini dengan sangat jelas. Dia berkata dalam Alkitab Matius 10 ayat 8, "Sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah syaitan-syaitan. Kamu telah memperolehnya dengan percuma. Kerana itu, berikanlah pula dengan percuma." Amen. Dalam Lukas 9 ayat 1 hingga 2, Alkitab mengatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan kuasa dan otoriti atas segala syaitan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang sakit. Amen. Dia menjadikan kita para penyembuh. Haleluya. Baca Kisah Para Rasul 14, Alkitab memberitahu kita bahawa Paulus sedang berkhotbah di sebuah kota bernama Listra dan memerhatikan seorang lelaki yang lumpuh sejak dari lahir dan menyembuhkannya. Ini ada dari Alkitab Kisah Para Rasul 14 ayat 8 hingga 10. Amen. Ayat ke-11 mengatakan, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Amen. Perhatikan bahagian ayat yang digariskan itu. Orang banyak melihat apa yang telah diperbuat oleh Paulus. Haleluya. Ketahuilah bahawa ini adalah kisah roh yang menceritakan apa yang telah berlaku.
Roh mengatakan bahawa Paulus telah melakukannya. Haleluya! Saudara-saudari semua, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah suatu package kuasa ilahi untuk memberkati dan menyembuhkan duniamu. Ketika kamu memberitakan Injil, lakukanlah apa yang Yesus suruh lakukan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, dan tahirkanlah orang kusta. Tanganmu adalah tangan yang menyembuhkan. Tangan itu menyalurkan kuasa Tuhan. Amen. Melalui kamu, hadiratnya yang ilahi dinyatakan kepada orang di duniamu. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Saudara-saudari semua, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Betapa diberkatinya untuk menjadi pemberi berkat-berkat Tuhan. Aku adalah huluran tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, membersihkan orang kusta, dan membawa keselamatan kepada orang ramai. Haleluya! Saudara-saudari semua, mari kita sama-sama membuat renungan tambahan di Alkitab Markus 16 ayat 17 hingga 18, Kisah Para Rasul 8 ayat 8, Yohanes 14 ayat 12 dan Ulangan 30 ayat 1. Sungguh indah firman Tuhan pada hari ini kan saudara-saudari semua. Oleh itu, jangan lupa beritakan Injil firman Tuhan ini kepada semua dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Amen. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.